Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika war rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua insya-Allah kita semualah terbaik. Takbir. Allahu akbar. Takbir, takbir, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Kita tak ada apa-apa Ingat tu, sentiasa ingatkan diri kita ni hamba, tak ada apa-apa pun. Besar mana pun, jawatan mana pun kita dapat sekarang, kan? Ada orang sanggup bayar untuk dapat jawatan, dapat kedudukan, dapat status, dapat pangkat, kan? Tak ada apa-apa pun, nilai itu semua, kan? Kat dunia yang sekejap ni kita berebut nak dapat semua tu. Sedangkan akhirat kekal abadi, kan? Tak banyak orang berfikir ke arah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kan? Kita adalah hamba yang sentiasa diuji, akan terus diuji. Dan kita adalah hamba yang sedang berada di sebuah tempat yang ramai telah pun pergi tinggalkan tempat ini. Kita mengambil tempat, kita mengambil ganti yang kita juga akan pergi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan janganlah kita tergolong dalam golongan orang-orang yang rugi. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sementara kita masih ada ruang dan peluang, sementara kita bernafas, tuan-tuan dan sahabat-sahabat, khususnya kita umat Islam, rebutlah peluang tu. Setiap hari ada orang pergi. Ni mati ni bukan kerana COVID je. Tiap-tiap hari ada orang meninggal. Tiap-tiap hari ada orang meninggal, tuan-tuan. Jantungnya, kansernya, buah pinggangnya, dan kadang-kadang kemalangan jalan raya. Sihat walafiat, baru saja cek doktor. Medical check up. And fully medical check up. Doktor kata sihat, darah macam orang muda. Nadi, ya Allah, nadi macam orang muda lah, doktor kata. Denyutan jantung, wah, terbaik lah. Kita pun fikir yang kita akan mati. Bila-bila masa kita boleh mati, tuan-tuan, kan? Naik kereta, pam, accident, mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oi. Oi, jangan kacau. Kita ambil dia, siap. Naik. Tengok. Tengok ni kucing madrasah. Awak masuk dalam live. Ni kucing madrasah kita. Jangan kacau. Subhanallah, kan? Naik kereta pam mati, accident, kan? Yang berlomba tak mati, dilanggar orang melintas jalan raya mati. Bila-bila masa kita mati. Kalau kita faham tu, sahabat-sahabat, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kan? Maka kita akan buat persiapan sungguh-sungguh untuk akhirat kita. Kita akan buat persiapan sungguh-sungguh untuk kehidupan kita selepas ni. Bekal kita, anak kita nak pergi sekolah pun kita bekalkan, tuan-tuan. Kan? Kalau zaman-zaman dulu lagi dahsyat bekal ni, mak bangun pagi, masak nasi goreng, masak mi goreng, masak bihun goreng, kan? Roti, sandwich dan sebagainya dibekalkan anak-anak. Subhanallah, kita waktu rehat tu seronok. Makan sama-sama dengan kawan-kawan, bertukar-tukar menu. Dulu, anak sekarang dah malu buat bekal. Zaman dah berubah. Kan? Zaman telah pun kita tinggalkan. Hari ini, anak-anak buat bekal handphone. Dia kalau tak ada handphone, dia rasa bekalan hidupnya tak cukup kuat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apapun, kita kena siapkan diri kita untuk satu perjalanan selepas ini yang sangat jauh, sangat memenatkan, sangat memeritkan, tuan-tuan, berbanding dengan dunia. Dan di sana lebih dahsyat, lebih sukar, tuan-tuan. Maka kalau nak senang kat sana, maka kita bersedia untuk susah kat sini. Kalau nak senang kat sana, kan jangan banyak cakap kat sini. Apa Allah bagi, kita terima, kita redah. Dan kita hadap, subhanallah, mudah-mudahan. Tetapi itu tidak bermakna, kan, kemaksiatan kita benarkan berlaku. Itu tidak bermakna kita nampak maksiat, tak payah cakap lah, memang dah masuk perancangan Allah, biarkan. Bukan begitu. Kita nampak maksiat, wajib untuk kita perangi dengan pelbagai cara. Sebab lemah-lemah iman, kata Nabi SAW, ialah menggunakan hati. Kita gunakan hati untuk tolak kemaksiatan tu. Kita tolak segala kemungkaran tu. Kuntum khaira ummah, terletak pada dua tempat. Satu, iaitu menyebarkan kebaikan, dan kita membasmi kemungkaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hari ini kita berada di hujung perjalanan dunia. Kita berada di zaman penuh fitnah. Kita berada di zaman penuh maksiat. Maka kita adalah insan yang terpilih. Kalau kita benar-benar kuat iman kita, benar-benar sabar, subhanallah, kita adalah manusia yang paling bertuah. Kita adalah manusia yang paling beruntung. Subhanallah. Dengan period kita yang sangat pendek ini, untungnya panjang, sampai bila-bila, maka ramai orang tak nampak bahawa kesakitan kat sini adalah suatu peluang yang besar untuk kita dapat kesihatan di sana.
kesakitan kat sini untuk kita dapat kebahagiaan kat sana. Maka sahabat-sahabat, kita kena tempuh setiap apa pun yang terjadi. Kekalkan iman kita, jangan give up dengan hidup, jangan putus asa dengan hidup. Walaupun kita sedang berada di sebuah tempat, di sebuah daerah, di dalam situasi yang penuh dengan maksiat, penuh dengan fitnah, kita wajib untuk adab sebab kita umat yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Covid belum berakhir. Subhanallah, jadi jangan putus asa dengan hidup. Kita pun tak tahu apa yang sedang berlaku. Angka semakin bertambah dan bertambah dan bertambah. Turun sikit, naik balik. Turun sikit, naik balik. Subhanallah, kekalkan iman kita, jangan turun, naik dan turun, naik dan turun, naik. Mantapkan iman masing-masing. Subhanallah, dalam rumah tak perlu ikut WHO. Solat rapatkan saf. Solat tak payah nak pakai mask dalam rumah, tolonglah. Yakin pada Allah SWT dalam rumah kita. Maka saf kita rapatkan. Kita mantapkan solat kita, kita mantapkan zikir kita. Ini satu-satu saja. Inilah peluang besar untuk umat Islam memperbetulkan banyak yang tak betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kemaksiatan ada di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kita termasuk dalam golongan orang yang bersama dengan buat maksiat. Orang buat maksiat kita pertahankan, orang buat maksiat kita menangkan. Aduh, terbaru Malaysia digemparkan. Bukan gempar pun, dah biasa ni sebenarnya. Kalau orang lain kena tak ada kecoh. Tapi part-part orang macam ni dia memang kecoh lah. Cerita pasal Musang King ni kan. Saya nak bagi tahu simple je. Rakyat sedang derita. 18 toki ni tak ada tempat dalam penderitaan rakyat. Rakyat benar-benar derita. Rakyat benar-benar sengsara. Percayalah, mereka ada simpanan yang sangat banyak. Berpuluh tahun mereka duduk tanpa bayar cukai 1 sen pun. Berpuluh tahun kerajaan rugi tak dapat hasil kutipan cukai mereka. Subhanallah. Bila kita potong pokok, mereka jadi histeria. Kan? Ini bukan soal kita bincang dengan kawan-kawan. Ini bukan soal perkauman, bukan. Kan? Bukan kerana orang Cina yang duduk kat sana diraup tu berapa dengan masalah, kerajaan ambil tindakan, maka bila kita tegur maknanya kita ni resist. Ini kurang hajar punya pernyataan. Sebab pemimpin paling atas pun kita tegur, itu orang Melayu semua tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai berpuluh-puluh tu semua Melayu. Kita sekarang menegur kerajaan kita. Tak kurang juga yang mengatakan kerajaan gagal. Itu semua Melayu. Nampak tak? Bila kita orang Melayu tegur orang Melayu, tak ada pula kita nampak resis kan? Nampak tak? Bila ada 18 orang mangkuk-mangkuk hayun ni, 18 orang ni, kan? Nasib mereka ni dah kaya tuan-tuan. Tak perlu kita nak risau. Tak perlu tak tidur malam. Nampak tak? Tahniah pada kerajaan Pahang. Anda lakukan tindakan yang betul. Lama dulu patut buat. Dan semua negeri patut buat. Mereka selamba je. Ambil tanah. Kita madrasah nak cek tanah pun azab. Nampak tak? Kita nak cek tanah pun azab. Nak bangunkan tempat yang baik. Nak bangunkan orang hafal Quran pun tak dapat tanah. Kita pun pernah diarahkan oleh kerajaan negeri keluar daripada tempat kita. Kita pernah berada di sebuah kawasan di mana saya bangunkan kawasan tu untuk jadikan madrasah, kemudian diarahkan oleh kerajaan negeri untuk berpindah. Nampak tak? Tak ada pula YB datang berperang menjerit untuk membela nasib aku, tak ada pula. Nampak tak? Kita duduk situ pun lama juga. Hampir 10 tahun. 10 tahun kita duduk kat situ. Kita bayar sewa. Bayar sewa bukan masuk haram, bayar sewa. Tiba-tiba kerajaan kata pertukaran ketua menteri mengatakan bahawa tempat ni tak boleh. Ada banyak orang pihak yang kena lah. Tapi saya diberi fokus utama. Kena keluar. Kita kena keluar walaupun berat hati. Inilah tempat yang kita dapat sekarang ni. Nampak? Ini pun kena keluar juga ni. Ni pun dibagi tempoh tertentu untuk keluar. Ni nasib orang madrasah. Tapi tak apa. Kita tak pernah mengeluh. Kita fighter. Kita fight. Kita tak ada masalah. Dunia ni sekejap sangat. Sakit itu biasa. Kalau takut main jatuh, tak payah main bola, tak payah main rugby. Takut kena empap, takut kena laga, takut kena siku, tak payah main rugby, tak payah main bola. Main netball pun kena siku juga. Nampak tak? Ini hidup memang ada banyak cabaran. Ini hidup banyak rintangan. Jadi jadilah YB yang bertanggungjawab. Nampak tak? Biadab. Beradab. Biadab. Nampak tak? Jadi tahniahlah kerajaan negeri Pahang. Anda kerajaan yang patut jadi contoh. Salah tetap salah. Tak kira bangsa. Kita sendiri pun tegur pemimpin atas walaupun dia Melayu. Nampak tak? Jadi pemimpin-pemimpin yang sedang memperjuangkan 18 orang tu, ada juta rakyat Malaysia yang sedang susah. Tak payah fokus 18 orang tu. Dengar betul-betul YB. YB siapa nama ni? Aku tak nak sebut nama dia ni. Kurang ajar ni. Ni YB kurang ajar ni. Ni sangat kurang ajar ni. Dia duduk kat mana ni? Duduk kat Malaysia. Dia ni kurang ajar ni. YB ni kurang ajar. Tahniahlah kepada saudara Muhammad Azri. Nampak tak polis yang badan besar gempal tu kan? Memang terbaiklah polis tu. Anda lakukan SOP yang terbaik lah. Anda siap rakam lagi.
Kan, anda terbaik. Anda tidak beremosi. Anda memang hebat lah. Jadi semua polis-polis yang ada sekarang ni patut contoh pada saudara Muhammad Azri ni. Kan, dia berani walaupun dia hadap YB. Tuan-tuan, ini YB ni tak besar. Kita nak hadap siapa lepas ni? Nak hadap Dajjal. Lepas ni kita nak hadap Dajjal. Yang YB tu tak besar pun. Jangan risau, jangan takut. Nampak tak? Dia kecil je. Kan? Kalau nak cakap pun tak boleh tunjuk. Wah, kecil sangat. Besar kepala dia ni. Nasib baik di YB. Malaysia masih pandang YB tau. Kalau kita orang awam dah kena gari depan terak tu. Dah kena gari. Confirm 100% kena gari punya. Polis mesti garinya. Polis masih lagi memandang itu YB. Yang beruk ke? Kan? Yang nak cakap macam-macam lah perkataan kan. Yang kurang ajar lah ni. Tak beradab. Macam mana jadi YB? Nampak sangat kebanyakan parti politik Malaysia. Kebanyakan pemimpin dia. Kan? Tak jadi kedua hasanah. Tak jadi contoh. Nampak tak yang tak jadi contoh? Kita bukan duduk kampung 100% Melayu. Saya duduk kampung. Ada Cina, ada India. Tak ada jumpa mangkuk macam ni. Kan? Tak ada jumpa kurang ajar macam ni. Ini kurang ajar ni. Kurang ajar. Inilah jadi punca. Besok perpaduan negara terjejas pasal 3-4 mangkuk ni. Nampak tak? Berjuta rakyat Malaysia daripada 32 juta. Kan? Berjuta rakyat Malaysia tengah susah. 18 orang ni kau pegang. Kau tolong macam nak gerak. Mereka ni, tuan-tuan dengar pesan saya ni, tuan-tuan. Ada orang kata, pergi apa potong? Engkau pergi sayang pokok-pokok. Kalau tak potong, dia boleh masuk. Dia fight kat mahkamah, dia menang, dia dah masuk balik. Diorang ada duit, tuan-tuan. Money make money, tuan-tuan. Nampak tak, Diorang ada duit. Sebab tu kerajaan Pahang ni dia bijak. Sebab tu dia potong. Dia faham. Kalau tak potong, panjang cerita nanti. Panjang cerita. Malam-malam dia masuk dia ni. Oh, panjang cerita. Diorang ni suka buat isu. Untuk dapatkan pandangan ramai orang. Nanti masyarakat antarabangsa pun terlibat samalah. Nanti human rights pun terhege-hege lah. Bukan terhege, berlari pecut. Dia sampai mempertahankan. Nampak tak? Berapa ramai orang kita meniaga tepi jalan kena angkut. Ada kita jadikan, walaupun di viral, tapi tak adalah YB sampai datang. Sebab tu kita nampak YB diorang ni pantas lah. YB diorang ni sanggup perang. YB diorang ni tak ada risau. YB diorang ni betul-betul berjuang untuk nasib diorang. Kan? Ada satu mangkuk YB tu Melayu kan? Kait pula dengan orang Melayu. Apa cerita? Kan? Bodoh tu simpan lah. Jangan keluar banyak-banyak. Sebab kamu ni pemimpin politik, ahli parlimen. Jangan simpan. Jangan keluarkan semua bodoh tu. Kan? Kalau satu kes kat situ tak payah kaitkan orang Melayu kat sana Melayu. Salah tetap salah. Tak payah kaitkan lah. Nampak tak kau ni apa? Nak cari salah orang je. Dah salah-salah lah. Kawasan kau ambil lah. Walaupun parti kau. Kan? Orang Melayu kat atas sekarang kita tegur. Kan? Kita tegur. Kita berjemaah tegur. Walaupun yang duduk kat atas tu datang daripada orang-orang yang kita sendiri pilih. Kita tegur. Kan? Sebab inilah sifat yang diamanahkan oleh Nabi SAW kat atas kita. Kalau maksiat tu salah. Kalau maksiat tu kena tegur lah. Maksiat tu kena perang lah. Walaupun dia datang pada adik-beradik kita sendiri. Kalau adik-beradik kita hisap ganjah. Takkan kita nak pergi bela dia pula. Dia kena tangkap. Kita lepaskan. Mudah-mudahan dia berubah. Masuk pusat pemulihan. Atau kita hantar kat pusat-pusat pemulihan swasta. Nampak tak? Walaupun dia adik-beradik kita. Kan? Tetap kita nak dia berubah jadi lebih baik. Dan kita nak semua keadaan lebih baik sekarang. Tak patut ada isu-isu macam ni sebenarnya. Walaupun musim berbuah sekarang, baru dia tahu sakitnya kita. Kan? Bila kita punya gerai tepi-tepi jalan kena angkut. Baru dia tahu. Baru 18 orang bro. Baru 18 orang. 18 orang. Toki ni kan kaya tuan-tuan. Sangat-sangat kaya. Musang King. Nampak tak? Musang King apa tak kaya? Nampak tak? Faham tak? Memang dah kaya dah. Buah dia mahal. Kenapa potong sekarang bukan sebelum? Itu bukan cerita dia. Cerita dia saya nak tanya. Sebelum kau tanam Musang King, itu hutan macam mana? Balak dia besar-besar kan? Kenapa kau boleh potong balak, tak boleh potong pokok durian? Pokok balak besar-besar tu mana pergi? Mana hasil negara? Kan? Ini belum cakap lagi penolakan secara haram. Pembalakan yang dibuat sebelum kita tanam, diorang tanam durian ni, kan? Balak-balak tu mana pergi? Balak-balak tu mana pergi? Kan? Dihantar ke mana? Dieksport ke mana? Nampak tak? Oh, banyak nanti pihak yang kena ni. Subhanallah, panjang cerita ni. Nampak tak Balak tu lagi berharga daripada pokok durian tu, tuan-tuan. Jangan termakanlah dengan agenda-agenda orang ni. Kan? Konon-konon kesian orang. Jutaan rakyat lebih diperlukan. Memerlukan simpati kita. Kan? Yang 18 toke ni, dia dah memang kaya. Kan? Kita tanya dia. Kan? Ni sebelah tu lagi besar tu. Sebelah tu lagi besar tu. Nampak tak Subhanallah. Kan? Ketika kita tebang pokok durian jadi isu besar. Ketika dia tebang pokok-pokok balak, pokok-pokok hutan untuk dibangunkan ladang durian ni, tak ada siapa yang nampak tak? Jangan cakap yang tak ada orang bising Lama dulu video-video ini telah dirakam. Video-video banyak rakam duduk tepi jalan, orang rakam lama dulu. Kan? Tentang penorokan hutan ini, tentang pembalakan secara haram ni, dah lama dah orang cakap ni, cakap. Hari ini kerajaan negeri Pahang lakukan tindakan terbaik. Cukup berani. Terima kasih polis. Inilah yang kita nak.
tidak pilih kasih. Selama ni kita ni terasa kita dianak tirikan di tanah sendiri. Sikit-sikit kita kena anjak. Sekarang kita tengok anda cukup berani. Teruskan perjuangan. Kan? Teruskan, gempur je. Anda berada di tempat benar. Kita orang Islam yang kena faham. Kan? Muhammad Azri ni bagus ni, orang ni hebat ni. Kan? Cukup berani dia. Kan? Sebab apa saya kata begitu? Sebab dia selamba je, relax je. Kan? Dia relax je. Adab semua ni. Kan? Ni anak muda ni, kita belanja sikit. Kan? Ni anak muda ni. Nampak ke? Ni anak muda ni. Kan? Muhammad Azri ni. Hebat anda. Anda hebat. Bukan jawatan menjadikan anda hebat, tapi keberanian anda menjadikan anda hebat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki anda. Allah beri anda kesihatan sekeluarga. Allah beri anda kedudukan yang terbaik. Sebab anda menjadi contoh pada ramai orang. Anda bercakap benar di saat anda perlu bercakap benar. Nampak tak? Anda bercakap benar di saat anda perlu bercakap benar. Anda bercakap benar walaupun anda berhadapan dengan orang lebih tinggi jawatan pada anda. Kan? Anda bercakap benar. Inilah, ini yang berlaku. Kan? Di zaman-zaman umat-umat sebelum kita. Nampak tak? Ni orang ni berani. Subhanallah, orang ni berani. Tak perlu belajar silat, tak perlu belajar taekwondo. Kalau jiwa takut. Kalau jiwa dia kecil. Subhanallah, ini orang, alhamdulillah. Mudah-mudahan pihak polis beri pertimbangan sewajarlah. Orang macam ni patut diberi pertimbangan. Bukan sekadar kedudukan yang lebih baik, tetapi perlindungan ke atas dia. Sebab ada juga manusia keji, hina. Celaka yang keji dia. Yang kecam dia. Dia bercakap benar-benar. Dia tak, satu perkara pun saya nampak mengikut video yang sebentar nanti kita tunjuk. Tak ada pun, sebelum tu masa kat ladang, tak ada pun penguatkuasa buat provokasi. Alhamdulillah mereka terbaik. Itu umat Islam ni tuan-tuan, Nabi ajar. Ta'awuz. Apa dia? Bila kita dalam keadaan sangat marah, contoh yang provokasi, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim berulang kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarik nafas, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan terikut-ikut. Mereka nak kita marah. Mereka nak kita balas provokasi mereka. Dan mereka jadikan itu sebagai bahan untuk serang kita. So, tahniah kepada tim pasukan keselamatan kita yang tenang hadapi situasi yang mencabar. Saya rasa memang respect lah. Respect. Subhanallah. Anda sikit sebanyak telah membersihkan sesuatu yang dipandang serong oleh masyarakat. Azri, anda hebat. Alhamdulillah. Kita tengok video ni. Saya ambil ke minit 53. Kita tengok sikit. Nampak Ronnie Liu, DAP Pusat. Dengar. Ni lah YB. Ada seorang, 2 YB yang tunjuk hero, yang rasa hebat. 18 orang, rakyat tengah derita sengsara. Yang ni dibela gila-gila. Apa istimewanya 18 orang ni? Toki-toki ni. Allah ada, jangan risau. Anda benar, anda tetap menang. Ini bukan perkoman, ini bukan resis. Nampak? Tuang hajar nampak? Pegang sikit, kecoh banyak, nampak? Dia halang penguatkuasa. Ini orang kena ajar ni, kena tangkap. Patut kena gari dia itu. Patut gari dia. Memang ada undang-undang kan, mengganggu penjawat awam menjalankan tugas. Sebab dia YB, kalau kita dah tentu sangkut ni, dah bergari kita, dah dihumban dan lokap, tidur 3-4 malam. Memang kurang ajar ni. Saya minta pada kerajaan Malaysia, PDRM, saya minta pada PDRM untuk ambil tindakan tegas pada orang ni. Ini akan menjadi punca kepada kerosakan perpaduan negara. Inilah orang ni, pasal seorang dua, beribu orang besok bergaduh. Pasal seorang dua mangkuk-mangkuk ayun ni, tak kisah ada YB ke yang beruk ke, kan, pasal 2-3 orang ni, gosak besok, anak-anak muda besok bergaduh. Kan, dia cabar dia,
Jadi sebelum itu semua berlaku, kita minta lah rasa baik PRM untuk ketat, kan? Yang buat muka-muka marah tu mungkin diorang ni lah, kan? Penyayang kepada puak-puak maki-maki orang ni, kan? Ada juga yang hantar emoji marah. Kan? Ini orang-orang yang buat provokasi, membela kepada, ingat kita orang Islam kena ingat kan? Jangan kita termasuk dalam golongan-golongan yang sesat lagi menyesatkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pasal apa? Kan? Mereka ni buat peladangan secara haram. Hasilnya macam mana kita bela pula diorang. Jangan. Walaupun kita kenal, kita baik, kita bersahabat, tapi itu tidak membenarkan, dalam Islam membenarkan kita membenarkan kemaksiatan. Kan? Kalaupun kawan kita yang lakukan, tapi kalau salah tetap salah di sisi Islam. Jangan bersubahat sebab dosanya besar. Jangan bersubahat sebab kita menjadi sebahagian daripada mereka, malah lebih besar dosa kita. Subhanallah, jangan tuan-tuan. Kita umat Islam kena jelas dan faham. Kan? Kita faham, kita simpati atas kesusahan orang, kita simpati. Tapi itu jangan sampai tahap di mana kita membela, kan, maksiat yang sedang berlaku. Mereka masuk, mereka teroka tanah kerajaan. Mereka menanam secara haram. Cukai tak bayar. Nampak tak? Mana sumber tu duit tu pergi, kita tak tahulah. Mereka senang lenang mendapat keuntungan daripada tanah kerajaan. Faham tak? Tanah kita semua. Tanah orang Malaysia. Faham kan? Senang lenang mereka untung berlipat-lipat kali ganda. Kemudian musangking pula mereka tetapkan bayaran berapa. Siapa ada tetapkan, ada mesyuarat, kan, menetapkan musangking sekilo berapa. Mereka tetapkan sendiri dengan jemaah mereka sendiri. Nampak mereka dalam tanah free. Nampak tak? Mereka untung berlipat-lipat kali ganda. Kan? Subhanallah. Masa mereka rasa sedikit susah. Sikit je, bukan banyak. Di saat ada orang bunuh diri, di saat ada orang hilang kerja, mereka hilang pokok je tuan-tuan. Ada lagi beribu pokok tu yang baru tebang sebelum isu ni timbul besar, 200 pokok je. Mereka ada banyak lagi. Silap-silap mereka ada lagi ladang-ladang lain di tempat-tempat lain. Nampak tak? Mereka memang nak benda ni jadi viral supaya banyak orang simpati kat atas mereka. Banyak juga orang kata kenapa tak habis, tunggu sampai musangking tu habis gugur. Tuan-tuan, benda yang dah jadi haram nak tunggu sampai buat apa? Nampak kan? Salah tetap salah lah. And ada tak masa musim PKP itu penguatkuasa datang angkut orang-orang meniaga tepi jalan? Kenapa tak tunggu sampai habis PKP? Nampak? Kenapa hari itu tak bagi saja orang meniaga sepanjang bulan Ramadan? Dan kenapa kita suruh berhenti? Masa tu juga besok berhenti terus. Nampak tak? Nampak? Bila kita menguatkuasakan satu undang-undang, tak kira bangsa. Kita bukan cerita pasal bangsa ni. Dan kita nak perpaduan negara tertegak dengan baik, tanpa ada kompromi, tanpa ada double standard. Nampak kan? Kita tegur YB ni kurang ajar YB. Seperti mana kita tegur YB-YB Melayu kita. Nampak tak? Kita orang Melayu, kita tegur YB-YB kita. Ini apa cerita pasal apa AstraZeneca ni. Nampak tak? Apa cerita ni? Ini YB Melayu kita. Nampak tak? Ini YB Melayu kita, kita tegur. Nampak tak? Kan? Apa cerita pasal apa vaksin ni? Kan? Subhanallah. Ini nanti kita cerita bila ada masa. Subhanallah. Ini menyedihkan. Kan? Kita tegur semua pemimpin kita, tak kira bangsa. Kan? Salah tetap salah. Kita akan bagi ruang. Kan? Kita bersuara sebab kita nak lihat Malaysia lebih baik. Kita bersuara sebab kita tak nak benda ni buat ikut suka diorang. Kita tak nak apa yang berlaku ikut suka hati diorang ni. Macam negara ni mak apak diorang punya. Kan? Diorang mengagih-ngagihkan, macam sahabat-sahabat saya kata, mereka memfaraidkan negara ni. Mereka telah memfaraidkan negara ni pada kroni mereka, pada keluarga mereka. Ini yang berlaku. Nampak tak? Kan? Siapa nak bertanggungjawab? Bila ada isu tentang AstraZeneca ni, vaksin ni, siapa nak bertanggungjawab? Tidak diiktiraf contohnya. Kan? Jadi kita tegur siapa pun. Kan? Tak kira Melayu ke Cina, India ke siapa pun. Kalau salah, salah lah. Kalau betul-betul lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Jadi setiap pemimpin negara, kan, kamu kena tahu, kamu berada di bawah rakyat, bukan berada di atas rakyat. Saya pun kadang-kadang heran kenapa kita terlalu tabik hormat mereka. Terlalu menghormati mereka. Sampai ke mereka buat salah pun, masih ada yang bela. Masih ada yang payung. Subhanallah. Kita dalam keadaan yang penuh kritikal. Ekonomi yang terjejas sangat teruk. Kan? Mereka main game. Kan? Mereka tak rasa takut ke dengan angka kita dah berada di bulan terakhir darurat. Dengan angka 6-7 ribu juga. Nampak tak? Bukan turun, makin bertambah. Subhanallah. Mana nak capai 4,000, 7,000 terturut ni nak masuk pasal berikutnya? Kita pun tak faham. Kan? Subhanallah. Sebab yang faham mereka je. Yang bijak mereka saja. Kan? Dan ini yang kita bimbang. Mereka bermain dengan banyak permainan politik.
Sampai rakyat jadi terseksa, tertekan. Kan? Orang suruh buka parlimen bincang pasal bantuan rakyat. Tak nak buka 5 hari saja. Kan kita bukan nak tumbang, saya tak termasuk dalam kategori manusia nak tumbangkan mana-mana kerajaan. Saya nak tengok rakyat terbela. Dan saya bukan orang yang memperjuangkan parlimen buka untuk tumbang kerajaan, bukan. Dan saya dah bagi tahu dah jelas bahawa parlimen buka untuk berbincang tentang nasib rakyat, berbincang tentang hidup rakyat. Tengok vaksin. Nampak tak? Hanya ada beberapa orang yang buat keputusan, jahanam negara. Duit dah banyak keluar. Nampak? Tapi kalau berbincang dengan semua ahli parlimen, diperdebatkan, diberi pencerahan, dan diberi pembahasan yang sepatutnya, maka duit itu dapat dijimatkan, kita boleh urus takbir negara jauh lebih baik. Nampak tak? Ini bukan soal kita benci siapa-siapa. Kita nak selamatkan negara. Ini bukan soal siapa lebih pandai, siapa lebih bodoh. Bukan. Subhanallah, kalau rakyat diam je, lagi lingkuplah negara ni. Kalau rakyat senyap je, lagi jahanamlah negara ni. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakyat benar-benar susah. Datang cerita durian pula. Nampak tak? Subhanallah. Sebab tu sangat-sangat penting untuk tindakan tegas diambil pada mana-mana pihak. Kalau anda boleh ambil tindakan tegas, compound gila-gila pada rakyat, ni YB sepatutnya lebih banyak compound. Sepatutnya dia pimpin orang dengan jalan betul. Dia pimpin orang untuk buat provokasi. Dia pimpin orang untuk merosakkan perpaduan negara. Seakan-akan cerita Musang King di Pahang di Raub memberi gambaran bahawa satu ketidakadilan telah berlaku pada satu kaum. Ini satu kurang ajar. Ini satu ketidakadilan untuk satu perpaduan yang telah terbina bersekian lama. Ya, kita mungkin tak begitu mesra dalam semua aspek. Tetapi ada tempat tertentu kita boleh bertolak ansur. Ada tempat tertentu kita boleh bersorak ria bersama. Contohnya kita tengok badminton, pemain badminton perseorangan bergu semua bangsa Cina. Tapi kita tengok, kita pergi stadium sebab kita minat badminton. Walaupun pemain di Cina, tapi kita support, kita sokong. Tak ada isu pun sebenarnya. Kan? Di zaman pemain-pemain badminton terkenal, Lin Chong Wei terkenal, kita sokong Lin Chong Wei walaupun dia Cina. Ini bukan soal bangsa, ini bukan soal rasis. Ini soal di mana tak ada sebab mengapa kita nak benci orang. Tapi kalau dia langgar peraturan, dia khianat pada negara, dia khianat pada undang-undang negara, walaupun dia Melayu, kita tentang. Seperti mana kita tegur pemimpin kita. Yang paling atas PM kita kan adalah Melayu. Kanan-kanannya semua Melayu. Nampak kan? Kita enjut, kita tegur. Kan? Dengan suara lantang, dengan agresif, dengan sungguh-sungguh. Kan? Sebab kita tidak bawa apa-apa agenda melainkan nak lihat rakyat hidup jauh lebih baik daripada apa yang kita capai hari ini. Alhamdulillah, dengan bantuan-bantuan yang bagi, syukur pada Allah. Tetapi, kena ingat, kan, suara-suara rakyat inilah yang membuatkan kerajaan keluar daripada mereka tak nak bantu. Kan. Sekarang suara-suara tentang moratorium dan sebagainya. Ini rakyat yang bersuara ni rakyat pandai. Bukan rakyat bodoh-bodoh, rakyat pandai. Dia faham, dia tahu matematik, dia tahu ekonomi. Kan. Dia faham. Kan. Kalau tak, nanti orang kata, oh moratorium, Alhamdulillah. Kita nak moratorium, bank negara sepatutnya memberi nasihat kepada semua bank di Malaysia, kan, untuk memberi moratorium tanpa bersyarat, memberi moratorium tanpa ada kadar faedah gila-gila babi, kan. Subhanallah, kadang-kadang sedihlah apa yang berlaku, kan. Jangan kita rasa membantu, tapi pada sama kita menyusahkan orang untuk the next level. Seperti cerita vaksin ni, subhanallah, kita sangat risaulah apa yang sedang berlaku, kan. Sangat-sangat risau. Ada soalan? Allahumma salli ala Muhammad wa sallam. Apa komen? Ikram, lain kali kalau nak buka tanah kena guna nama Ahpeng. Baru kebal, undang-undang sikit. Mereka kebal, kita bebal. Kita dah lama senyap. Kita dah lama senyap. Kita benarkan orang-orang politik berkuasa sepenuhnya. Ini yang berlaku di Malaysia. Malaysia ni politiknya berlaku 24 jam selama setahun. Tanpa henti. Kali 5 tahun sepanjang mereka berkuasa. Tak kira parti mana pun. Itu berlaku kat Malaysia. Kita kat bawah tetap susah. Tukar siapa pun. Kita mengharapkan kepimpinan negara yang sedia ada, kan, benar-benar memandang kat bawah. Mengambil berat tentang apa yang sedang berlaku. Banyak orang kata,
pemimpin kata kerajaan tak gagal. Kita tak kisahlah kalau kau nak kata kerajaan kau berjaya. Tetapi tengok hasil. Kedai banyak tutup. Hotel-hotel, restoran-restoran semua tutup. Orang berniaga besar-besar semua lingkup. Orang kat bawah tak ada benda nak makan sampai naik bendera putih. Masih lagi nak mendakwa kamu yang terbaik. Kan? Apa saja yang kamu kata mesti rujuk kepada fakta. Apa saja yang kamu cakap mesti merujuk kepada apa yang sedang berlaku. Nampak tak? Jadilah yang jujur. Adalah integriti. Peganglah amanah sebaik-baiknya. Orang akan sayang kamu. Orang akan pandang kamu dengan baik. Kita orang bawah, kita sentiasa doakan anda semua yang berada dekat atas diberi hidayah oleh Allah SWT. Tidak pernah, kalau saya secara pribadi, tak pernah kita nak doa jahanam kau, pergi mampus kau, lingkuplah kau. Tak. Kita marah tetap marah, tapi kita mohon pada Allah berilah hidayah pada pemimpin kita. Dan marah tetap marah, memang marah, sangat-sangat marah. Memang sangat marah melihat pengurusan COVID yang tidak teratur, SOP berubah-ubah. Nampak tak? Subhanallah, yang longgar, yang ketat dilonggarkan, yang longgar diketatkan jadi kelang kabut. Kan? PKPD, kan? PKPD pula dengan keluasan yang lebih dahsyat seperti mana yang Selangor kena. Kan? Sejauh mana jaminan sejauh mana ia akan beri impak yang sangat besar. Subhanallah. Kan? Sebab kita terlalu lambat bertindak, terlalu lambat. Kan? Daripada bulan 2 kita drag sampai bulan 7. Nampak tak? Terlalu lambat. Tindakan kita banyak sangat halangan dia tak tahu pasal apa. Nampak tak? Di penghujung nak habis darurat baru kita kelang kabut nak buat benda ni semua. Jadi untuk apa kita lancarkan darurat? Ini kita rakyat, kita berbicara, kita bersuara, kan? Kita sayang pada semua orang sebab itu Nabi pesan pada kita. Nabi sampai, kan? Kita sayang pada semua umat Islam khususnya. Ini persaudaraan kita. Kita tegur mereka supaya mereka tersedar daripada mimpi mereka, terbangun daripada lena mereka. Nampak tak? Bukan terbangun ketika dah meninggal besok. Satu kerugian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan saya dah kata, pesan Sayyidina Ali, manusia ni sebenarnya dia tidur. Manusia ni sebenarnya dia sedang tidur. Bila dia bangkit? Bila dia mati nanti. Subhanallah, kita tak naklah baru tersedar kita buat silap, baru tersedar kita banyak lakukan kesalahan. Tak nak. Satu, kita kat bawah, kita sentiasa ingatkan pemimpin-pemimpin kita. Kan? Ada banyak benda salah. Kan? Terutama pemimpin-pemimpin Islam kita. Kan? Jangan lakukan perkara lain melainkan bertindak untuk kebajikan rakyat. Hentikan dulu benda-benda lain. Kan? Hentikan benda-benda yang boleh membuka ruang kemarahan rakyat. Ini isu kahwin, kan? Isu kereta, isu luar negara. Ya Allah, rakyat tengah berempat-bulas. Rakyat tengah struggle. Rakyat tengah derita, sengsara. Kan? Kita tak nampak. Kan? Ada perasaan, perkongsian perasaan itu. Kita tak nampak perkongsian emosi itu. Subhanallah. Apa dia? Soalan dari Figurian Philo. Soalan saya, mana pergi DO dan kerajaan negeri dalam kes ini? Semua tak berlaku kalau tak ada campur tangan pemerintah yang berkuasa masa tu. Ni berlaku dalam kerajaan DO, dia Melayu. MB dia Melayu. Bila dah membiak, salah yang meneroka. Kalau tak bagi dari awal, maka semua ni tak jadi. Sahabat, ni lah saya kata tadi. Perasan tak? Kita benarkan orang politik, kita benarkan mereka berkuasa sepenuhnya. Inilah jadi dia. Inilah jadi dia. Isu tanah Melayu ni, lama dulu dah. Kan? Sekarang orang Melayu sampai tak ada tanah. Orang Melayu hidup sengsara. Tanah-tanah adat dan warisan, tanah-tanah orang Melayu habis. Ditukar status pun ada. Kan? Ditukar status. Sebab tu tak boleh jual dan jual. Perlembagaan negara dibiar ke tepi. Kan? Perlembagaan negara tentang tanah tidak pernah tak dibawa ke tengah. Kan? Kita memang jadi macam bangsat dah. Duit melupakan kita. Duit telah menggelapkan kita. Duit telah melemaskan kita. Duit kita sanggup jual bangsa. Duit kita jadi bangsat. Kan? Rasuah ni susah nak buang. Kalau iman tak ada. Sebab tu datang COVID, kita kempen gila-gila untuk ajak orang datang kembali ketika semayang. Kembali mencari Allah. Mudah-mudahan bila kita kembali mencari Allah, kita menyerah diri kepada Allah. Perkara-perkara lain, maksiat-maksiat yang sedang kita lakukan, akhirnya terkubur bersama. Kan? Subhanallah. Kan? Kita ambil jalan semudah. Ada masalah je rasuah. Ada masalahnya rasuah. Pecah amanah. Nafsu kita tak pernah berhenti. Sehinggalah nafas kita berhenti. Sedih tau. Nafsu yang tak pernah berhenti, diuruskan dengan cara yang salah. Satu nafsu yang tak pernah berhenti, keinginan membuat-buat tentang dunia, dibunuh secara perlahan dengan bangun tengah malam. Keinginan yang berjela-jela, keinginan yang tak pernah padam tentang dunia ini,
Kan? Nak beli kereta baru, nak beli rumah, nak tambah ni, semacam-macam. Boleh diuruskan dengan baik kalau kita berdua-duaan dengan pencipta kita, bangun tengah-tengah malam, sujud pada dia. Kan? Berbicara dengan dia, pegang Quran, peluk dia, menangislah bila kita baca. Tak boleh nangis, buat-buat nangis. Inilah cara untuk kita uruskan keinginan kita yang tak pernah berakhir. Tuan-tuan, bila tubuh telah disalut dengan kain berwarna putih, ia tidak akan menjamin hati kita putih. Nampak tak? Hati itu tetap hitam walaupun disaluti dengan kain berwarna putih. Maka sebelum itu berlaku, putihkanlah hatimu dengan kembali pada Allah. Kan? Bangsa kita rosak kerana bangsa kita. Bangsa kita rosak, itu fakta. Kena terima hakikat. Bangsa kita rosak, bangsa kita ketinggalan, bangsa kita tewas, bangsa kita gagal dalam semua aspek kerana kita dapat tender jual kat orang, dapat tender tipu, kemudian jadi proksi, pas kat orang lain. Projek ni patut projek Bumi Putra tapi bagi kat orang lain. Nampak tak? Subhanallah, pakai kabel dengan nama yang besar, kita dapat projek macam-macam bisnes kita dapat bagi. Patutnya projek tadi dibangunkan melalui disahkan di parlimen, telah dibentangkan di parlimen salah satu dasar ekonomi baru untuk bantu orang Melayu, tapi disapu oleh orang-orang tertentu, terutama orang politik, terutama orang ada kuasa, orang ada jawatan contohnya. Nampak tak? Dan mereka serah pada orang lain yang tak terikat dan tak terlibat dengan nak bangunkan dasar ekonomi baru tadi tu. Jadi orang Melayu terus ketinggalan. Orang Melayu terus ke belakang. Bukan orang Melayu ni malas, tetapi tidak diberi peluang untuk berjaya. Orang Melayu ni bukan malas, tuan-tuan. Tidak diberi peluang untuk jadi kaya. Kan? Semua projek disapu oleh orang salah dan mereka bagi pada orang lain. Ini berlaku di Malaysia. Ini fakta yang kita faham jelas, ia benar-benar berlaku. Akhirnya mereka-mereka yang besar ni berkawan dengan skamer, berkawan dengan kongsi gelap, berkawan dengan gangster-gangster. Subhanallah, ini satu benda yang sangat-sangat menyedihkan berlaku di negara kita. Allah hadirkan COVID-19 kalau kita pandang pada sudut penuh hikmah, pandang pada sudut positif. Dan sepatutnya kita belajar untuk berhenti semua benda ni. Nampak tak? Belajar melihat kematian demi kematian yang berlaku. Takkan tak ada sedikit ketakutan, takkan tak ada sedikit kebimbangan. Mati dalam saat kita tengah seronok makan rasuah. Mati dalam saat kita dah pecah amanah. Mati dalam keadaan kita buat dosa berpanjangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Abdullah bin Mas'ud yang kata, orang munafik akan memandang remeh terhadap dosa. Orang munafik akan memandang remeh tentang dosa. Ia menganggap dosa laksana lalat yang terbang. Ia mengandaikan dosa tu ibarat lalat yang terbang melalu saja. Macam tu saja. Dah tak rasa dah dosa. Kan? Maka rasuah secara berterusan tak rasa dosa. Kan? Istiras dia tak perasan. Dapat beli kereta, tengok anak belajar, SPM score itu masuk universiti, boleh hantar pergi luar negara. Allah tak tunjukkan sekarang kat dunia ruginya dia. Kan? Sebaliknya orang mukmin akan melihat dosa seperti gunung yang akan jatuh menimpa dirinya. Sebaliknya orang mukmin akan melihat dosa seperti gunung yang akan menimpa dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Nampak tak? Kan? Kalau kita ada satu ketakutan, macam mana nak lahirkan ketakutan tu Pak Riz? Supaya kami dapat tolak rasuah. Bangun tengah malam, anda tak boleh beli ketakutan tu kat kedai. Anda tengok orang, anda jadi takut pada makhluk. Itu maknanya iman kita tipis. Dan takutlah pada azab Allah yang Allah telah siapkan untuk orang yang ingkar, langgar perintah dia. Subhanallah. Kan? Allahu Akbar. Jadi macam saya katalah, saudara Azri tadi tu, Muhammad Azri tu terbaik. Sedikit pun saya yakin dia tak ada ketakutan pada YB tu. Sedikit ketakutan pun dia tak ada kepada orang lebih yang berjawatan besar tapi otak dia rendah. Nampak tak? Kedudukan dia tinggi tapi otak dia kat bawah. Entah ada otak tak tidak YB tu. Tak ada otak. Nampak kan? Dia tak cek, dia kena pergi buat medical check up untuk cek otak dia ada ke tak ada. Kan? Siap tanya orang, engkau jawatan apa? Siapa engkau, daripada mana? Kan? Nama engkau siapa? Apa pangkat engkau? Wah, engkau ni besar sangat ke? Besar sangat ke? Engkau raja ke kat Malaysia ni? Engkau raja ke? Engkau keturunan Melayu, Sultan Melayu ke? Kan? Besar sangat engkau ni. Kan? Engkau ni keturunan Sultan ke? Punya besar ni. Punya biadab engkau. Sultan Melayu kami pun tak biadab macam kau. Nampak tak? Kan? Negeri tu dia punya pun dia tak biadab macam kau. Engkau datang daripada negeri lain, daripada Selangor datang masuk. Kan? Boleh rentas daerah, rentas negeri. Kan? Boleh masuk ke Pahang, kemudian cakap besar. Boleh marah orang pula yang buat kuasa. Aku nak tanya engkau, YB, besok rumah kau masuk pencuri, engkau nak panggil siapa? Settlekan kat rumah kau tu. Kalau anak engkau besok kena colik, anak engkau dia apa-apakan, keluarga engkau dia apa, engkau nak panggil siapa? Engkau nak panggil siapa?
polis kau rendah-rendahkan, kau remehkan, kau pijak dia segendah-gendahnya. Besok kau tengah bawa kereta kau hilang, kau ingat kau jadi YB sampai mati. Tiba satu masa orang tak kenal kau YB tau. Kau faham Sampai bila kau nak berpolitik, besok kau sakit, kau terlantar ke hospital, kan? Kau nak perlukan siapa? Siapa yang kau perlukan? Semua tu orang bawah yang rawat kau. Nampak tak Takkan ada doktor nak rawat kau 24 jam tengok kau. Faham tak? Takkan ada doktor nak pergi tukar cadang kau. Faham ke faham? Jangan besar. YB bukan besar pun. Dunia ni kecil. Jangan besar kepala. Jangan belagak. Kamu tidak akan bersama dengan orang kanan dan kiri anda. Anda bukan kepala gangster. Yang orang kanan kiri sentiasa ada. Masuk jamban pun orang jaga jamban. Nampak tak Jangan besar. Jangan sombong. Jangan rasa kamu hebat. Dunia ni kecil saja. Rakyat berjuta-juta patut kamu bela. Bukan 18 orang yang kamu patut bela. Subhanallah. Kalau kamu nak bela 18, kamu kena juga bela seluruh rakyat Malaysia yang terkesan dengan COVID-19 ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tak payah nak tunjuk kamu besar. Kamu nak kamu YB, orang tak boleh tangkap ke? Tak boleh gari. Patut kamu berterima kasih dah. Atas kebijaksanaan polis tu tak nak timbulkan provokasi. Kau tak digari je, dia berhak untuk gari anda. Kerana anda mengganggu penjawat awam bekerja. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi tahniahlah kepada yang terlibat, tetapi relax, tengok mereka keluar daripada terak polis tu. Siap tunjuk tangan, mereka tak belajar, mereka tahu belakang mereka kuat. Mereka ada banyak duit untuk bawa kes mahkamah. Subhanallah, tapi kita ada Allah. Tak kira apa berbangsa, agama dan sebagainya, kita yakin setiap kemungkaran pasti akan kalah. Pasti akan kalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Next. Ada komen dari Muhammad Syahril. Ya, Muhammad Syahril. Tapi tuan, orang kita Melayu ramai yang di China ni tuan. Sekarang ni pun orang kita sendiri marah pada pihak berkuasa sebab tahan YB China. Apa lagi kita nak sebut? Sahabat, apa yang berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka sedang berlaku balik. Dan dia berlaku sepanjang zaman. Peristiwa Sultan Melayu Melaka, Kesultanan Melayu Melaka. Peristiwa kejatuhan Kesultanan Melayu, seluruh kepulauan Nusantara ini. Tidak pernah kita belajar. Tengok cerita Piramli, Sarjan Hasan. Cerita. Sarjan Hasan kan? Bicara Piramli itu, dengar baik-baik apa dia kata. Kita memang ada duri dalam daging. Kita memang ada sikitul. Kita memang ada. Tapi jangan jadi kita. Semua itu tidak patut lemahkan kita. Kita yang sedar, marilah kita bersatu hati. Kita yang sedar, marilah kita mantapkan jemaah kita. Bangsa kita yang rosakkan bangsa kita. Saya sekolah pun sekolah tempat Cina. Sekolah dengan kawan-kawan Cina. Sampai sekarang kawan-kawan saya Cina. Banyak. Saya banyak kawan Cina. Banyak kawan Cina. Masa nakal-nakal pun kawan-kawan Cina. Banyak. Saya banyak kawan-kawan Cina. Banyak kawan-kawan Cina payung saya masa saya remaja. Nakal-nakal dulu. Yang saya nak kata, konsisten saya kata daripada remaja dulu. Bangsa kita rosak sebab bangsa kita sendiri. Bangsa kita sendiri. Mereka mempunyai agenda dan mereka berhak untuk teruskan agenda mereka. Agenda kita akhirat. Kenapa kita terperangkap dengan agenda mereka? Kenapa kita kena ikut musuh? Tengok datang COVID. Kita benarkan WHO menguasai pemikiran kita 100%. Segala-galanya kita serah pada WHO. Kita yakin apa kata WHO. Nampak tak? Kita yakin 100% apa kata WHO. Dia suruh jarak, kita jarak. Dia suruh bakar mask, kita bakar mask. Dia suruh kita buat ni semua, kita ikut. Subhanallah. Tapi Nabi perjuangkan, banyak kita langgar. Benda senang pun orang tak ikut. Nampak tak? Saya minta maaf tau. Saya minta maaf. Sangat-sangat minta maaf. Sangat-sangat minta maaf. Saya nak cakap ni. Contohnya, WHO kata kena pakai mask. Semua orang pakai mask. Tapi Nabi kata tutup aurat. Berapa ramai yang tutup aurat? Berapa ramai yang tutup aurat? Nampak tak? Bila WHO kata kena pakai mask, semua orang pakai mask tuan-tuan. Tak ada seorang pun tak pakai mask. Tak pakai mask kena compound. Compound kat dunia, boleh bayar tuan-tuan. Compound kat akhirat mampus. Nampak tak? Allah tak compound kita lagi kat dunia ni. Sebagai besar akan di-compound kat akhirat. Mampus kita. Nampak tak? Tak pakai mask kena compound kat dunia. Tak pakai aurat, tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Nampak tak? Tak tutup aurat kat kaki. Tak tutup aurat. Compound ni kat akhirat. Mampus kita. Teruk kita. Nampak tak? Nampak? Faham ke faham? Ini masalah kita lah. Orang kita. Subhanallah. Tak salah nak patuh SOP. Tak salah. Tapi SOP Nabi SAW tu banyak orang tak ikut. Banyak orang tak patuh. Dan kita memang musuh-musuh Islam. Jelas. Bukan Melayu saja, musuh-musuh Islam. Bukan saja Melayu. Cina pun ada banyak Islam. India pun banyak Islam. Orang Iban pun banyak Islam. Musuh Islam ni, tuan-tuan, mereka berada di mana-mana. Mereka memang nak kita tidak bersatu. Mereka nak kita kekal dalam keadaan bersengketa.
Kita nak kita kekal dalam keadaan bergaduh sesama kita. Mereka nak kita lemah. Dan mereka telah lihat semua itu telah pun mereka lakukan dan mereka telah berjaya. Masjid, surau kan tutup, kemudian buka kotah yang sangat terhad. Nampak tak Yang dapat 100 orang tu belum tentu lebih baik daripada yang tak dapat masuk. Nampak tak? Kalau dulu semua orang boleh masuk. Subhanallah, sekarang kota 100 tu nak bagi pada siapa? Adakah kamu kenal siapa yang bertakwa? Siapa yang beriman? Adakah confirm 100% ahli jatuh kuasa masjid tu lebih baik daripada orang yang buka ahli jatuh kuasa masjid? Kadang-kadang nama je ahli jatuh kuasa masjid, tapi datang masjid pun jarang-jarang. Ada ahli masjid tapi tak terpilih. Contohnya, nampak tak? Ini kita bimbang. Orang yang masuk dalam masjid itu belum tentu lebih bertakwa daripada orang yang tak dapat masuk. Tapi solatlah di mana-mana pun. Sebab tu Nabi dah kata, seluruh tanah ini adalah masjid kita. Semayanglah di mana-mana. Jangan give up, jangan putus asa. Mantapkan solat kita. Jemaah kita kuatkan di rumah masing-masing. Ingat pesan saya, setiap hari mesti ada taklim. Setiap hari mesti ada taklim. Buat majlis taklim. Baca hadis. Tolong ingat ni. Baca hadis. Kita jadi bangsat ni sebab kita tinggalkan yang baik. Baca hadis setiap hari. Baca hadis setiap hari. Tolonglah. Kita jadi bangsa ni tergila-gila kan dunia ni sebab kita jauh pada Nabi. Kan? Kita jauh betul pada Nabi SAW. Baca hadis setiap hari. Kat rumah baca hadis. Satu hari satu hadis. Tolong tuan-tuan. Buat amalan ni. Solat buat. Zikir buat. Quran buat. Hadis jangan tinggal. Baca hadis satu hari satu. InsyaAllah kita jadi kuat. Kita memang tak boleh bawa semua orang untuk bersatu. Tetapi kita yang sedar, kita yang faham, kita kena bersatu. Bersatu kita bila kita solat jemaah rumah masing-masing awal waktu. Serentak satu Malaysia, mereka solat jemaah di rumah dalam keadaan awal waktu. Itu tandanya kita sedang bersatu. Kuat kita. Bila kita keluar, kita ada sentimen yang sama walaupun tak pernah berjumpa. Sentimen kita, Assalamualaikum. Nampak tak? Kita bersalam. Gugur dosa-dosa kita. Itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kan? Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Kita kena kuat. Kita kena bersatu. Kita minta pemimpin-pemimpin kita fahamkan, hadamkan betul-betul. Kesian orang kat bawah. Allahu Akbar. Kan? Next. Komen dari Syahmi Ubaidullah. Kita tak perlu nak bela pekebun musangking tersebut. Kalau dibandingkan dengan kesusahan rakyat, lagi susah lagi rakyat marahin. Bila rakyat nak makan durian tersebut dengan harga Yahudi, ada tak dia kesian pada rakyat semasa menjual durian tersebut? Adakah pekebun musangking ada membantu kepada rakyat yang nak merasa makan durian musangking tersebut? Sikit pun tak rasa kesian pada rakyat. Fikir-fikirkanlah. Cuba kita tengok pemimpin diorang dengan pemimpin kita. Cuba kita tengok. Kita naik bendera putih pun bergaduh. Saya tak kata bangang lah. Kan? Tapi level tu lah. Naik bendera putih pun kita bergaduh. Cuba tengok diorang. 18 orang je. Pemimpin mereka turun. Kalau polis tak kawal betul ni, lebih banyak akan turun setiap hari. Percayalah. Mereka bersatu hati dalam semua aspek. Tak kira parti. Mereka kalau soal orang dia bersatu dalam semua aspek. Tak kira parti. Kita parti saja naik bendera putih. Yang siapa cakap ni parti sana. Oh, tak boleh. Ini salah. Ini tak betul. Ini telah menjadikan kita semakin lemah. Ini menyebabkan kita membuka aib. Orang naik bendera putih, kau kata aib, dia bunuh diri, kau nak jawab? Dia lacurkan diri dia untuk cari susup nasi, kau nak jawab? Bukan gurau ni. Sebab saya dah terlibat dengan dunia ni 27 tahun dalam bidang motivasi ni. Kan? Buat kaunseling, buat coaching dengan orang. Tuan-tuan rasa saya gurau ke? Ada orang lacurkan diri untuk sesuap nasi. Tuan-tuan rasa gurau? Itu belum datang COVID tau. Sebelum datang COVID, saya ada satu followers ni. Dia lacurkan diri dia kan, untuk dapat sesuap nasi untuk anak-anak dia. Ni bukan gurau. Kan? Ni kisah benar. Nampak tak? Kau nak jawab ke? Kau sebagai pemimpin, kau nak jawab ke? Nak jawab ke? Kan? Dia, bila kes naik je, dia terus datang. Tak kira apa pun. Dia sehati, sejiwa. Kita bergaduh-gaduh pasal bendera putih. Nampak tak bangsa kita ni? Nampak tak? Orang tak payahlah bergaduh, bantu je. Kalau kau tak setuju dengan bendera putih, kau pakailah bendera apa pun. Nampak? Sekarang dah naik bendera pink pula. Bendera pink tu apa? Untuk isytiharkan kita bujang. Masa untuk berbakti. Berhenti.
berparti. Ada. Komen dari Cintaku dalam doa. Kena bersatu. Tengok contoh macam Cina bersatu, toke-toke turun, YB pun turun, backup. Tu contoh Melayu kena buat bersatu. Jangan harapkan kerajaan dengan orang politik je. Benda baik kita ikutlah. Benda baik kan. Kita respect kan. Kita respect. Kat bawah ni ada kucing-kucing tengah main seronok dia. Kan saya tengah live dia tengah main. Kan. Pergi ikut. Kan? Benda baik. Mereka ni memang kuat. Memang kuat. Saya sekolah Cina ni kan. Orang Cina memang macam tu. Dia bersatu. Dia bagus. Kat saya respect tu saya respect betul. Apa pun dia bersatu. Dia tak kira lah siapa pun apa, dia tetap bersatu. Respect. Kita bergaduh je. Bendera putih bergaduh. Kan? Nak bagi bantuan bergaduh. Kan? Kita bantu orang kat situ, orang kampung marah, orang JKK marah, ketua kampung marah, kenapa bantu penduduk kampung ni? Kan? Awak masuk kampung saya memberi gambaran macam saya tak buat kerja. Weh, kau memang tak buat kerja lah. Kalau kau buat kerja, takkan dia kontak kita untuk minta bantuan. Faham tak? Kalau kau buat kerja, takkanlah dia berbulan-bulan tak dapat bantuan. Kau tahu tak? Nah, ini perkara besar. Kita nak nama je. Kita punya kerja nak nama je, nak pangkat, nak kedudukan. Itu je kerja kita. Nampak tak? Kan? Subhanallah. Kita tak pastilah sejauh mana kita belajar benda ni semua. Kan? Tapi kita memang terusan lemah. Apatah lagi datang COVID, bertambah-tambah lemahlah kita. Jadi saya doakan kepada semua, kan, mudah-mudahan kita belajarlah sesuatu daripada datangnya COVID ni. Dan pemimpin negara, kuasa yang ada kat tangan kau tak boleh bawa masuk kubur. Nampak tak? Sentiasa fikir tentang rakyat lah. Kan? Apa jadi vaksin? Itu persoalannya. KJ nak tanya pada EU. Kan? Nak minta penjelasan. Patut EU tanya engkau. Bukan kau tanya EU. EU tanya engkau. Lawak. Kau nak tanya EU. Nak minta penjelasan. Kan? Patut EU tanya engkau. Bukan kau tanya dia. Lawak. Kan? Dah masuk dalam badan orang dah. AstraZeneca ni. Ziniga. Dah masuk badan orang dah. Dah masuk badan orang. Jangan besok tak tahu dah bunyi ke. Nak injek kali ketiga pula. Dos 3 kali pula. Dah main-main dah. Kan? Dah main-main semua ni. Dah banyak main dah. Dah banyak main game dah semua ni. Ya Allah. Kau tunjukkanlah ya Allah kebenaran. Ya Allah kau tunjuklah kebenaran. Kan? Kita tak ada masalah. Kena kecam, kena maki, kena amun. Tak ada masalah. Dan saya buat live ni kena maki berterusan. Tak ada masalah. Perjuangan kita teruskan. Sedikit gentar pun tak ada. Sedikit rasa takut pun tak ada. Kita berjuang kerana Allah SWT. Kita berjuang kerana kita yakin kebenaran itu pasti akan terselah. Kita yakin kita nak jawab apa depan Allah besok. Nak jawab apa depan Allah. Besok Allah tanya saya, engkau ni senyap je masjid tutup. Kau buat apa? Kan? Apa ikrar kita? Inna solati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita, janji kita. Apa cerita sekarang? Inna solati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa ni ikrar kita ni? Mana sekarang ni? Mana terjemahkan? Kan? Ikrar kita sebelum kita baca Al-Fatihah, itu ikrar kita bawa lebih awal tuan-tuan. Sebelum kita baca Al-Fatihah, ikrar itu kita lafazkan dahulu. Doa iftitah kita lafazkan dulu. Ada juga yang buat apa? Emoji marah. Tuan-tuan tak payahlah nak cerita pasal topi pakai apa tak payahlah. Ambil je word saya, ambil je kata-kata saya. Kan, jangan pandang siapa orang yang bercakap. Ambil kalau benda tu baiklah. Nampak tak Tak payah kau nak cakap benda baik tapi kau pakai cap. Daripada aku pakai cap lebih baik daripada orang yang bogil. Kau tahu tak? Kan, tak payahlah kalau tak suka, kan, tak payah cari salah orang. Ini masalah kita. Kan, subhanallah, kan. Kadang-kadang dah tua. Kadang-kadang yang masuk ni pun maki-maki pakai fake account. Tunjukkan muka kau benar-benar. Kan? Lepas COVID nanti datang jumpa aku. Datang jumpa secara pribadi. Saya tak setuju dengan apa awak cakap. Saya hadap je, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Ini manusia, kita hadap manusia. Kita jin pun kita hadap. Manusia tak ada masalah, kita hadap je. Kan? Bukan semua boleh suka kita. Kita tak marah orang benci kita, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Kan? Solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kerana Allah SWT. Ini ikrar kita sebelum kita baca Al-Fatihah lagi. Setiap kali kita solat, doa iftitah kita bawa. Kan? Inna solati wa nusuki wa mayyahya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Mana ikrar kita dalam kehidupan kita di luar solat? Mana kehidupan kita? Mana lafaz kita di luar solat tadi tu? Mana dia? Mana dia? Mana dia? Mana dia inna solati? Kan? Sesungguhnya solatku. Mana solat engkau di luar solat tadi? Mana solat engkau? Mana solat engkau? Subhanallah. Sesungguhnya solatku, ibadahku. Mana ibadah kita? Yang kita letakkan kerana Allah Ta'ala. Yang kita ikrar tadi tu. Yang kita lafazkan tadi tu. Setiap kali solat, kita lafazkan kata-kata tu. Kan? Kita ikrar pada Allah SWT. Mana benda tu dalam kehidupan kita? Kita tunduk pada makhluk. Kita sujud pada makhluk. Kita benarkan maksiat berlaku secara terang-terang. Kita penipuan demi penipuan berlaku secara terang-terang. Kita benarkan. Allahu Akbar. Ini yang kita risau. Allahu Akbar. Saya dah katakan sebelum ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sayyidina Ali pernah pesan, kezaliman akan terus ada. Bukan kerana banyaknya orang jahat, tetapi kerana diamnya orang baik. Kan? Kezaliman tetap akan terus berlaku berterusan. Bukan kerana banyaknya orang-orang jahat, tapi kerana diamnya orang-orang baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasakan, kata Sayyidina Umar, biasakan hidup dengan susah kerana kesenangan tidak akan kekal selama-lamanya. Ingat tu, jawatan kedudukan kita akan kekal selama-lamanya. Tuan-tuan, saya undur diri. InsyaAllah, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah SWT dalam perjuangan ini. Dan kita doakan semoga kita diberi kekuatan. Dan kita sayang negara ni. Ini negara kita, tak ada tempat lain kita nak pergi dah. Ini negara kita. Dan kita dah terima bahawa negara ini kita berkongsi dengan semua kaum dan semua bangsa dan semua agama. Kita terima semua ni. Tak ada isu dah. Tak ada benda yang kita nak pertikaikan. Tak ada pergaduhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Tapi ada 3-4 orang menteri-menteri tak kira bangsa apa pun yang mempeloporkan kepada kebencian antar kaum. Ini sepatutnya kita serang habis-habisan. Sepatutnya pihak PRDRM bukan tangkap kami yang kat bawah tu, tangkap dulu yang atas tu. Jadi punca kepada perpaduan yang rosak dan kerakusan pemimpin yang tak pernah berakhir. Subhanallah. Mereka memfarainkan negara ni ikut mereka. Allah, sedihnya. Nampak tak Mereka menjadikan negara ni kan seperti kek dibagi-bagi antara mereka. Sedihnya, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha mengetahui. Dan Allah ada, tuan-tuan. Jangan kita risau. Allah ada. InsyaAllah. Dan kita nak bertanggungjawab di akhirat nanti. Nanti Allah tanya apa kita buat kat dunia. Dan kita hidup bukan zaman Firaun. Subhanallah. Tapi Dajjal akan sampai. Kalaulah YB macam tu, kita takut. Kan? Besok Dajjal banyak orang sujud pada dia lah. Banyak orang tewas lah. Banyaklah. Jangan simpati pada maksiat. Malulah dengan Allah. Subhanallah. Malu pada Allah. Kan? Subhanallah. Kan? Apa yang ada, semua sementara. Apa yang ada, semua sementara. Kekal abadi di sana nanti. InsyaAllah, tuan-tuan jaga diri baik. Kan? Jangan lupa kan? Untuk anda bantu Madrasah Paris, Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabi'atul Adawiyah. Kita ada kempen Isnin dan Jumaat. Anda juga boleh sedekah madrasah kita. Dan juga pandang-pandanglah madrasah-madrasah lain yang dalam kesusahan. Dan anda boleh sumbangkan. Kita ada kempen RM2 setiap hari Jumaat dan setiap hari Isnin. Dan anda juga follow-follow saya yang dah lama dengan saya. Mereka bersedekah setiap hari RM1, RM2. Ya Allah, hebatnya mereka ni. Bukan nilai yang penting, tetapi hati yang bersih. Istiqamah, itu yang penting. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita juga sedang berusaha untuk bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Masih lagi kosong, tak ada apa-apa. Kan kita baru nak mula, impian dah lama, tapi kita baru nak gerak. Kita baru saja sekarang produk kita, kopi yang kita lahirkan, kita wujudkan untuk menjadikan asas kepada dapat dizahirkan perkampungan madrasah ni dengan projek kopi kita. Mudah-mudahan dengan jualan kopi itu kita dapat kumpul duit lah untuk bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Di perkampungan madrasah tu, di situ akan ada yang kita ada sekarang samalah kan, baca Quran, baca kitab, tetapi kita tambah dengan adanya pusat pemulihan akhlak kan, kita ada pusat pemulihan dadah, dan kita nak buat juga rumah orang tetua. Itu yang kita namakan perkampungan madrasah kan. Bukan sikit duitnya, tapi kita tak ada masalah. Kita sembah, kita sujud kepada yang maha kaya. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah hadirkan ramai yang baik-baik dalam kehidupan saya untuk bantu projek ini. Projek kan, membangun sebuah perkampungan madrasah. Kalau anda tak ada duit, tak ada masalah, doakan kami. Kan anda boleh juga sumbangkan dengan cara beli kopi kita. Kita belum buka lagi apa-apa. Sebab kita dapat tanah baru kita buka nanti. Kan?
dengan projek kopi, kan anda boleh beli kopi yang kita jual dan pendapatan tu insya-Allah kita terapkan sebahagian daripada usaha kita untuk bangunkan sebuah perkampungan madrasah. Insya-Allah kita jumpa besok. Jaga diri baik. Dan kita doakan semoga semuanya selamat, semuanya berada dalam keadaan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah tarik keluar COVID-19 ini secepat yang mungkin. Mudah-mudahan dengan perginya COVID-19, maka hadir kembali majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir dan masjid dibuka seluas-luasnya. Dan jangan pada ketika itu, mudah-mudahan hati kita kuat untuk hadir ke masjid, mengimarahkan masjid, kan? Belajarlah peristiwa sebelum datang COVID, masjid sepi daripada manusia. Sedih, kan? Sedih, memang sedih sebab. Jadi jangan itu berlaku lagi. Insya-Allah kita akan menang. Insya-Allah kekuatan akan dihadirkan oleh Allah SWT, kan? Kalau kita kembali pada Allah, kita kuat. Kalau kita bertakwa pada Allah, kita kuat. Kekuatan kita bukan kerana status akaun kita yang banyak duit, bukan kerana kereta kita besar, rumah kita besar, tetapi kerana takwa kita pada Allah. Insya-Allah. Tuan-tuan, mudah-mudahan terbaik untuk hidup anda. Jaga diri baik, jaga kesihatan anda, jaga kesihatan dalam dan luar anda. Perbanyakkan memikirkan tentang akhirat anda. Insya-Allah, saya Pak Riz undur diri. Anda semua baik-baik, terbaik. Takbir! Allahu Akbar! Allah Maha Besar. Saya undur diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terbaik.